Malam ni kita akan mengupas pada fasal yang kedua, ya, iaitu pada minggu lalu kita dah mengupas pada fasal yang pertama, iaitu bab mata tak? Dia patut dari mata turun ke hati, tapi dia pergi telinga dulu, ya. Sebab dia ikut anggota ni kot, kan? Muka kepala dulu kan. Jadi fasal yang kedua ni kita nak mengupas tentang bab telinga aja, ya. Kata pengarang, ketahuilah bahawa telinga itu Allah Ta'ala jadikannya bagimu kerana beberapa faedah duniawi dan ukhrawi. Ya, memang pun setiap anggota yang Allah Ta'ala jadikan semua digunakan untuk urusan dunia dan juga urusan akhirat. Tapi masalahnya ramai yang gunakan untuk urusan dunia je. Tu yang kena terangkan juga tu. Ya, anggota tubuh badan kita ni, ya, bukan untuk dunia sahaja, tapi duniawi dan ukhrawi. Kalau duniawi setakat sini je lah, dan setakat umur yang ada je lah. Tapi kalau ukhrawi dia bawa menjangkau sampai ke alam akhirat. Maka antara faedah duniawinya iaitu, ya, bersedap-sedap dengan yang didengar. Macam tadi lah dengar lagu Penawar Rindu tadi tak? Sedap je dengar tak? Jadinya, ya, itu urusan duniawi lah, kan? Dengar lagu ke, ya, dengar ceramah ke, kan? Apa sajalah, ya. Yang keduanya, telinga ni juga membawa kepada memahami segala perkataan yang didengar, kan? Supaya bila orang cakap dia boleh faham lah. Itu fungsi telinga, kan? Tapi fungsi telinga ni bukan sekadar mendengar, sebab apa yang kita dengar itu dia masuk, dia pergi ke otak, dia menjana tak? Dia berfikir. Tapi bagi orang yang telinga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ni, maka dia tak pergi ke otak. Sebab apa? Tak ada, tuan-tuan. Apa maksud dia? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Iaitu orang yang mana dia dah set dalam kepala otak dia ni. Kau cakap lah apa pun, aku tak dengar, lantak lah. Ya, kau kempen apa benda pun, aku dah set kat sini tak? Aku takkan beli barang kau. Ya kan? Kau cakap lah pun, aku takkan berubah punya. Jadi dia dah set. Tu yang kata masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau juga dia panggil telinga kuali tak? Ya, dia macam lah istilah tak? Jadinya itu. Kan? Jadi sebab apa? Sebab maklumat yang masuk, dia tak jana pada otak. Sebab dia dah reject. Sebab dalam dia dah set siap. Apa saja kau cakap, aku takkan dengar. Dan dia tak nak fikir pun. Memang ada orang macam ni tak? Dan dia tak nak fikir. Walaupun yang datang tu kebenaran. Sebab itulah dalam Quran sebut apa? Ya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un tu satu. Dalam surah Baqarah sebut. Satu lagi, ya. Walaqad zara'na fi jahannam katsirun minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ni lagi keras pada ayat tadi tu. Summun bukmun umyun fahum la yarji'una. Allah Ta'ala telah bisukan mereka dan telah pekakkan telinga mereka dah, dan mereka takkan kembali pada Allah. Ini Allah yang tutup. Ini bagi orang-orang munafik, Allah dah tutup siap dah. Memang Allah takkan baginya. Sebab tu orang munafik ni, kalau dia bertaubat pun Allah tak terima taubat dia. Ya? Tu tak apalah tu bab. Yang ni kena kat kita. Walaqad zarabna fi jahannam katsirun minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami sumbat dalam neraka kebanyakannya daripada kalangan jin dan juga manusia. Kenapa Allah Ta'ala sumbat? Kan? Kita faham istilah campak masuk neraka dengan sumbat masuk neraka. Perbuatan tu tak? Kenapa sebut tahu kan? Tahu sumbat. Kan? Kenapa sebut tahu campak kan? Tahu sumbat. Kenapa sumbat? Sebab kita ambil toge, kita ambil juga sumbat kan? Bagi dia padat kan? Enggak, tu sumbat kan? Tu. Sebab istilah dalam Quran ini, kita kena faham. Allah Ta'ala guna campak, Allah Ta'ala guna sumbat. No.
Jadi campak dengan sumbat ni kasar lagi tak. Sebab kan. Dia tekan lagi tak. Lantap orang kan. Kemudian kenapa ya? Sebab lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ni ada hati, perasaan hanya ada. Allah Taala ada hati lah. Tapi tak pernah nak menggunakan, berfikir, tak nak gunakan. Tak nak guna langsung. Walahum a'yunun la yabsiruna biha. Mereka ada mata, tapi mereka tak nak tengok kebenaran. Ditunjukkan kebenaran, dia tak nak tengok. Kan? Sebab dia dah ada pegangan dia. Ya tak? Walahum dia uzunun la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tapi mereka tak nak guna. Maksud dia mereka tak nak dengar kebenaran. Dia dah tutup siap-siap. Ada hati, tak nak pernah fikir. Dia tutup perasaan dia. Aku tak nak terima. Ada mata, orang tunjuk kebenaran, dia tak nak tengok. Ada telinga, dengar kebenaran, dia tak nak dengar. Jadi apa Allah Ta'ala umpamakan orang macam ni? Ulaika kal an'am. Mereka ni macam binatang ternakan. Okey? Allah Ta'ala kata orang yang macam ni macam binatang ternakan. Tambah lagi, balhum adall. Bahkan lagi teruk pada binatang ternakan. Ya, balhum adall lah. Lagi teruk daripada binatang ternakan. Sebab binatang ternakan ni, dia tak dengar pun, ambil kayu angkat dia lari, ikut. Enggak? Kau begal sangat bagi, balon belakang dia lari, ikut lah. Tapi yang ni lagi teruk pada binatang ternakan. Balon lah macam mana pun, lantak engkau lah, aku tetap berpendirian macam ni lah. Tak payahlah nak tunjuk-tunjuk kan. Tak payah nak bagi tahu aku semua ni. Ini Allah Ta'ala umpamakan. Ya, disumbat orang ni dalam neraka. Dan bagi tahu tentang kebenaran, cara solat, diterangkan, tinggalkan maksiat, ya, dia tak nak dengar. Dia lebih selesa dalam keadaan dia dah, bagi nasihat macam-macam, ditunjukkan kebenaran. Contoh pun dah ada dah, orang tu ni macam ni dah. Kematian dia macam mana dah. Dah, lantak dia lah. Itu dia, bukan aku dah. Jadi inilah, kita risaulah. Jangan kita macam ni. Minta jauh lah. Itu untuk faedah duniawi. Dan antara faedah ukhrawi pula telinga ni ialah mendengar Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa Al-Quran dan juga hadis? Sebab kedua-dua ini adalah sumber hukum, ya, dalam kehidupan kita. Al-Quran menerangkan, menyatakan perintah, hadis menerangkan cara membuatnya. Al-Quran bagi tahu aqimus solah, dirikan solat. Hadis bagi tahu sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana aku solat. Jadi banyakkan dengar Quran tak? Kita buka kaset Quran pun tak apa kat rumah tu tak. Tama-tama dah dekat-dekat Ramadan ni kan. Malam-malam dengar kan, tak ada masalah pun. Dah ada handphone sekarang, dah setting siap dah. Boleh. Tak? Kalau dia kejap ada handphone kan, Quran ada download kan. YouTube ada kan. Sebelum tidur tu, surah Al-Mulk. Enggak. Pasang je lah. Ya. Kalau kita lagu Syarifah Aini dengar 2-3 kali dah boleh hafal. Setakat surah Al-Mulk dah tiap malam dengar. Sebelum tidur je pasang kan. Surah tu tak. Dia pusing sekali dengar. Lama-lama hafal. Kan? Lama-lama hafal. Kita dengar banyak kali menghafal je lah. Ya. Boleh. Tak ada masalah kan. Kita ulang-ulang dengar tak. Lepas kita hafal. Walaupun kita tak membaca, kita boleh dengar. Kita ikut-ikut kan. Kalau kita boleh baca dan kita boleh dengar lagi baguslah yang tu kan. Itu yang pertama lah, telinga ni fungsi dia untuk perkara ukhrawi. Sebab bila kita mendengar ayat Quran sahaja pun dah bagus. Dah dapat pahala. Kalau baca lagi dapat pahala ya. Yang keduanya, mendengar segala ilmu yang memberi manfaat. Ya, ilmu dua lah. Pertama, ilmu yang beri manfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu manfaat ni adalah benda yang kita gunakan untuk kebaikan. Yang kedua, ilmu yang tidak memberi manfaat ialah ilmu yang mana tidak memberi kebaikan. Belajar ilmu mencuri, ilmu merompak, ilmu menyihir. Benda semua ni. Kan? Tapi, kalau kita ambil sekadar knowledge, pengetahuan, bukan kita nak buat. Tapi ni tengok jadi orang juga. Kalau setengah orang tak, dia ambil untuk knowledge je. Contoh kalau macam pendakwah, kadang-kadang dia masuk kelab malam, dia pergi tempat-tempat, dia konsert apa semua tak.
Kurang-kurangnya ada gambaran kat situ. Kan? Ada gambaran. Oh, dia dapat tahu. Kena nak cerita macam mana? Kalau ustaz-ustaz nak cerita tentang konsert, cerita tentang maksiat, dah nak tahu celah mana kalau tak ada maklumat tentang itu dah. Takkan main tembak je, kena gelak dengan orang je. Ustaz ni cakap orang reti pun. Kan? Jadi kenalah ada maklumat. Ya? Tetapi ilmu yang tidak bermanfaat itu, sebab tu pepatah kata apa? Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sepadan tak? Kurang-kurangnya benda-benda buruk tu yang disempadan kita. Okey, had ni jangan buat lebih. Ya, itu je lah. Kan? Cantik patut Melayu sebut tak? Oleh kerana pendengaran itu banyak faedahnya, maka ia lebih baik daripada penglihatan, kerana kebanyakan faedah penglihatan itu bersifat keduniaan dan kebanyakan faedah pendengaran itu bersifat keakhiratan. Ya, maksudnya kita mendengar ini ya lebih baik daripada melihat. Dan Rasulullah sendiri pun ketika menerima wahyu yang pertama pun baginda dengar ya bacaan Jibril alaihissalam lah, surah Al-Alaq ya, surah pertama yang dirunkan tak. Bukan Rasulullah baca, dengar. Bila Rasulullah dengar maka dia ikut. Sebab tu kenapa budak-budak yang kecil-kecil ni dia boleh menyanyi lagu, dia boleh tiru pelakuan tak, cara nyanyi tak, sebutan, sebab dia dengar. Dia tak pandai baca pun tak. Lagu ABC tu mana dia tahu. Dia dengar je dulu A, B, C, D, E tak. Dia dengar dulu. Kemudian baru ditunjuk pada dia ni A, ini B, ini C. Baru dia cam dengan mata dia kan. Jadi pendengaran. Sebab tu bila mana orang yang nak meninggal dunia pun dibisikkan ke telinga dia, ditalkinkan. Tak? Iaitu talkin itu bukan sekadar baca kat kubur tu. Wahai si Polan binti si Polan, sekiranya datang kepada kamu dua malaikat, itu talkin kubur. Lakinu mautakum, ya. Talkinkan orang yang nak mati. Maksudnya kena baca talkin sebelum orang tu mati. Kan? Dan talkin sebelum orang mati tu bukan yang terus talkin wahai si Polan si Polan. Kan? Apa langkah aku nak mati pun tak. Dengan kalimah la ilaha illallah. Ya, lakinu mautikum bi kalimah la ilaha illallah. Kan talkin kat orang yang nak mati itu dengan kalimah la ilaha illallah. Bisikkan di telinga dia dengar. Ya, walaupun lidahnya ataupun walaupun bibirnya tak gerak, tapi hati dia mengikut. Kenapa ya? Kenapa kita kena talkinkan orang yang dalam keadaan nazak tu dengan kalimah la ilaha illallah? Sebab hati dia tu ketika itu gangguan datang. Syaitan datang, iblis datang lah. Kita tak nampak lah. Kalau kita nampak dengan kita mencabut. Kan? Jadinya sebab tak nampak. Itu bisikkan telinga. Sebab tu orang selalu pesan tak? Bila orang nak meninggal ni, janganlah tinggalkan dia. Pergilah duduk sebelah dia ni tak? Talkinkan dia. Tak? Duduk sebelah, talkinkan sampai dia menguruskan nama matahari. Jangan jemu-jemu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan suruh mengucap. Mengucap. Mengucap mak, mengucap mak, mengucap mak, mengucap. Ni. Kan? Jam. Kan? Aduh, hai. Kan? La ilaha illallah. Tak sebut je tak putus-putus. Ya? Jangan lebut laju-laju. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tasbih sebelah. Aduh, hai. Slow-slow, relax ya. Relax je. La ilaha illallah lah. Dahagakan minum air balik. Tak ada masalah. Sebab tu ya. Sebab dia dalam keadaan nazak. Dalam keadaan sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Mabuk mati. Sakarat tu mabuk. Maut tu mati lah. Maksudnya orang mabuk ni macam mana? Ya, dia dah sedar dah. Dia tak ni dah. Dah orang kata apa dah. Kalau dia boleh diri tu memang mabuk lah kan. Ni dia dah keadaan baring kan. Makanya talkinkan, jangan putus-putus. Ya. Sebab tu penglihatan ini dia beri banyak faedah lah pendengaran ni. Dan kerana itulah engkau dapati yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Betul tak? Orang buta ni lagi sempurna bagi orang yang pekak. Kan? Sebab yang buta ini dia mendengar dan dia melihat dengan mata hati.
Dan yang tuli ini dia macam Pak Mat Tempe. Kan? Kan? Dum, cerita macam accident tak? Apa? Dia memang pun dia kerja semalam ni, dia bawa lori semalam. Kan? Jadi Pak Mat Tempe lah pula. Kan? Tu kata yang tuli lagi teruk. Tak? Kena pegak badak pula kan? Assalamualaikum Pak. Dah. Kan? Ambil kapak kan? Jam. Kan? Tu kata tadi lah. Jadi yang buta tu dia lebih sempurna. Bukan sempurna lah. Lagi baik daripada yang tuli tadi. Sebab yang buta tadi dia melihat dengan mata hati. Ya? Walaupun Allah Ta'ala butakan mata dia, tetapi telinga dia mendengar. Kan? Berbanding dengan yang tuli, tak dengar tadi. Mata tengok. Kan? Ada. Apa yang ada kan? Pendengaran, mensyukuri nikmat pendengaran. Syukur kita tadi tak. Tadi sebut orang tuli, orang pekak kan. Nak mendengar pun susah. Ya. Bayangkan tuan, kalau orang yang tuli, macam mana dengar Quran? Ya. Tak dengar kan. Macam mana nak sebutan? Ya. Padahal dia melihat. Jadi dia belajar dengan melihat kan. Tadi lagi suka bagi dia berbanding dengan orang yang buta ni. Orang buta tu mungkin dari segi penglihatan je. Kan? Dulu masa di KL tu saya duduk kat taman kat tempat orang yang buta ni. Orang buta ni dia bagi dia naik bas. Kan? Dia dah tahu dah pukul berapa bas, tak tahu macam mana dia tahu. Pagi-pagi dia turun, dia tunggu tepi bas sampai dia naik. Kan? Bawa pergi ke Kuala Lumpur jadi kerja tukang urut. Dia kan dia orang urut kan? Kat Jalan Tar tu. Kan? Jadi tahu pula dia naik bas ya. Sebab dia orang dah biasa dah tahu dah apa langkah kan dia orang punya ni. Dan mensyukuri nikmat pendengaran itu, memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Jauh beza dengan orang kafir. Orang kafir Quraisy zaman Rasulullah. Sebab tu orang kafir Quraisy zaman Rasulullah, mereka ni bila dibacakan ayat Al-Quran, mereka tutup telinga. Mereka tutup telinga. Padahal apa salahnya kalau kau dengar pun? Kalau kau tak nak masuk Islam tu pulang pada kau lah kan. Tak nak masalah je tak? Tak boleh. Sebab setiap bila mana Rasulullah baca ayat Quran, dia terus masuk dalam hati. Kan? Dia terus masuk dalam hati. Sebab tu kebanyakan, ya, mana-mana musuh Islam lah, yang jumpa dengan Rasulullah ni, mereka tak berani berdepan lama-lama. Sebab apa? Takut. Kan? Kebiasaannya, siapa saja yang dulu benci dengan Nabi SAW, bila bertemu dengan Nabi, jumpa depan-depan, kebanyakan lalang masuk Islam. Tak? Kebanyakannya memang masuk Islam. Ya. Seorang je lah, Walid bin Mughirah, bapa kepada Khalid bin Awalid. Ya. Dia seorang cerdik pandai lah, kita dulu cerdik pandai di Mekah tu, dia antara orang cerdik pandai lah. Pemikir lah, ahli pemikir dia ni. Dia orang hantar dia supaya dia berdebat dengan Rasulullah. Ya, sebab dia pandai cakap. Macam lawyer lah kan. Boleh pandai pusing, boleh cakap. Dia petah bercakap, dia petah mematahkan hujah ni. Jumpa Rasulullah. Kan? Rasulullah tinggalkan dakwah Islam ni kan. Ketika itu Rasulullah berada di Mekah, di Kaabah. Pasal Kaabah, dia jumpa dengan Rasulullah. Dia berdialog dengan Rasulullah kan, tentang ni tak. Rasulullah baca ayat Quran dekat dia. Kan? Baca ayat Quran, terus berubah hati dia. Padahal dia tadi, dia dah di-set. Dia dah set dalam minda dia pergi nak hantam. Nak berhujah, nak patahkan hujah Nabi tak. Tapi bila jumpa depan-depan, Rasulullah bacakan ayat Quran, dia kata apa? Ayat ni aku tak pernah dengar lagi. Ya, ayat yang kau baca ni mustahil manusia yang buat. Ya, mustahil. Surah At-Tur kalau tak salah saya lah kot. Ya, ayat 1 hingga 13 kan. Jadinya bila dia kata ayat yang kau baca ni bukan ciptaan manusia. Macam mana dia tahu? Sebab memang bidang dia. Orang yang pakar dalam bidang tertentu ni, orang tak tipu. Orang yang pakar tentang batu permata katakan, kita bagi dia, kita beli batu permata tepi jalan, bawa jumpa dengan dia. Dia pegang timang berat, tak payah, campak buang lah. Aku beli ni punya mat. Tak payah, bohong ni. Kau buang lah, tak laku pun. Macam kau tahu? Sebab dia pakar dalam bidang tersebut tak? Jadi dia ni pakar dalam bidang bahasa. Jumpa dengan Nabi, Rasulullah baca dengan ayat Quran, terus jam, tak boleh. Sampai dia mengakui bahawasanya memang betul Rasulullah bawa risalah Islam memang betul. Muhammad tak bohong.
Sampai hati dia memang terdetik nak masuk Islam. Tapi bila dia patah balik, jumpa dengan pemimpin-pemimpin Quraisy, mereka tanya, apa cerita ni? Apa cerita? Muhammad macam mana? Okey, Muhammad dah ikut kau. Muhammad tu betul. Dia pula kata Muhammad tu betul. Muhammad tu bawa benda yang benar. Dia cakap, dia tak sedar yang dia cakap dia telah menyokong Rasulullah. Dia tak sedar perkataan yang dia cakap telah menyokong Rasulullah. Lalah kali apa kata Abu Jahal? Walid, engkau ni nak ikut Muhammad, aku nak ikut kita ni. Engkau kalau kau ikut Muhammad, kami tarik semua kau punya gelaran. Engkau punya kemudian kami tarik balik, kan? Alamak, bila dia dengar kepentingan duniawi terancam, makanya dia pun patah balik. Dah, aku cakap je macam tu, tapi aku tak ikut. Adalah aku nak ikut. Sampai dia mati. Sayang tuan tak? Sebab apa? Dunia mempengaruhi dia. Kan? Sebab dunia. Ya? Sanggup dia tinggalkan. Padahal dia dah ada peluang cantik dah. Dah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah cari ayat Quran dia. Special untuk dia tak? Sayang. Ya? Orang macam ni tak? Bila dah diberikan pada dia kebenaran, dia tak ambil peluang ni. Dan dia lepaskan. Sayang. Rugi lah. Ya tak? Bukan rugi dunia tu, rugi akhirat sekali kan. Dan mensyukuri nikmat pendengaran itu, memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Seperti apa? Ya, orang yang bersyukur dengan nikmat pendengaran, dia ni akan menjauhkan perkara-perkara yang dilarang. Seperti mengumpat. Ya, mengumpat tu dosa kecil ke dosa besar? Macam Ibadah jawab. Dosa kecil. Tetapi bila mengumpat itu ditambah ajinamoto fitnah, jadi yang besar. Dia tambah ajinamoto. Kan? Itu sebabnya. Kan? Betul. Kan macam Sayyidatina Aisyah, bila mana datang seorang meminta sedekah kat dia. Tengok tak ada apa-apa, bagi barang makan, dia pun pergi. Waktu dia pergi tu, dia kata, Rasulullah keluar. Dia kata pada Rasulullah, pendek orang tu kan. Engkau telah mengumpat. Apa tak mengumpat? Betul lah dia pendek. Takkan kau nak kata dia tinggi ke tak? Dan dia betul-betul pendek. Takkan kau nak kata dia tinggi ke tak? Engkau telah mengumpat. Kenapa mengumpat? Cuba kau cakap perkataan depan dia. Dia suka ke dia tidak? Kalau dia suka, kau teruskanlah. Tapi kalau dia tak suka, kau mengumpat. Kan? Dalam mengumpat, tak berfitnah pula tu. Dia tu memang keturunan pendek-pendek. Main teka itu tambah ajinamoto tu. Kan? Itu sebabnya jangan mengumpat. Sebab bila kita start mengumpat, dia akan ada ajinamoto kat situ. Dia akan tambah. Yang mana kemungkinan kokot, kan? Kokot ni letih. Orang sebelah beli dia rambut baru tak, kita tiba-tiba dah jadi juru audit. Macam mana dia boleh beli laki dia kerja ni gaji banyak ni je pun. Macam mana dia boleh beli rambut jati pula tu tak? Tonton duit rasuah, tonton duit ni tak. Dia tak tahu anak kawan ni yang kerja KL tu gaji 10,000, 15,000. Dah hantar perabot balik rumah, hantar awal tak kalut. Kan? Sebelum puasa lagi dah hantar tak. Kita yang jadi juru audit tak bertauliah ni tiba-tiba pandai pula. Laki kerja gad je pun macam mana boleh beli perabot harga 10,000 ni kan? Mana datang duit ni tak? Jadi itulah kata tadi tak. Jadi mengumpat. Jangan. Ya. Keduanya, mengadu-ngadu. Ya. Mengadu domba lah ni. Mengadu domba ni pula tukang batu api. Ni payah ni. Batu api. Duk pelaga orang. Elok-elok kau tu kawan baik-baik, duk pelaga orang. Kan? Dia bawa perkataan orang ni pergi cakap ke depan orang tu. Dan dia bawa perkataan yang mana perkataan ni kata orang tu dia bawa. Dia bawa ni dia balas gitu. Lalas dulu gaduh, dia seronok. Lalas dulu jadi kawan aku, tapi dulu ni gaduh. Itu suka jadi macam tu. Jadi batu api. La yadkhulul jannata. Ya. An-namam. Tak masuk syurga orang yang suka ribah, namimah. Batu api ni pun tak masuk syurga. Duk pelaga orang je tak.
Dan segala perkataan yang tidak baik, jangan kita dengar segala perkataan yang tidak baik, ya, seperti bid'ah, kan, kata bid'ah ni duk mereka-reka dengar cerita-cerita mengarut-ngarut, ya, tapi betul lah kita orang awam kita tak tahu tak, ya, cerita-cerita agama yang mengarut-ngarut ni, ya, antara yang apa dia, cerita-cerita yang mana tak datang daripada sumber yang sahih, kan, ya, macam-macam tak. Jadi benda-benda ni, dan mana cerita-cerita yang mana amalan-amalan, buat amalan tertentu dapat macam ni punya pahala lagi besar, kan, buat sikit tapi dapat banyak, dan amalan banyak tu pula mengatasi pula tu daripada benda-benda fardu, kan. Kita banyak dengar bila masuk bulan Ramadan, kan, anda tak ada dah lah. Dulu kan kau suruh tampal kat surau je, malam pertama ganjaran macam ni, malam kedua ganjaran macam ni, ya. Nah, kena mari ustaz tu pula, dia pula cerita pula, tuan-tuan malam ni datang ya ramai-ramai sebab pahalanya tuan-tuan malam ni macam ni. Semua pahala itu, ya, orang kata mengatasi amalan fardu yang dibuat, mengarut, kan. Bila cek-cek pun tak ada sumber pun. Kenapa dibuat? Sebab nak menggalakkan orang datang solat tarawih, maka dibuat. Makanya tak boleh, ya, walaupun tujuannya baik, tapi kalau kita jual nama Nabi pula tu tak, makanya tak selamat lah kita ni, kan. Ya, sebab Allah dah beritahu, kan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Orang yang berdusta atas nama aku ni dengan sengaja, ya, dengan sengaja, maksudnya dia tahu benda tu tak betul dan dia ceritakan, ya, dan ataupun dia tak pasti benda tu betul dari Nabi ke tidak tak. Sebab kebanyakan kadang orang ni dia suka dikutip pada kitab, entah kitab mana pun dikutip je lah, ya. Jadi dia tak pastikan kesahihan cerita tu, kesahihan hadis tersebut, makanya berhati-hati, ya. Dan juga jangan duk dengar juga orang yang berbantah-bantahan, orang yang bertengkar ni, ya, duk bertengkar pasal isu apa lah pun tak kisahlah, kan, maka kita pun tak payah campur lah, ya. Kalau kita dengar pun tak menambah apa pun, kecuali kalau kita nak mendamaikan. Tapi kalau kita dengar untuk ni tak payahlah, kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang benda tu, pertama bila orang yang bertengkar ni, malaikat tak dekat pun, ya, malaikat tak mari, tak ada malaikat rahmat pun, jadi tak payahlah, kan. Yang keduanya, mendengar suara perempuan dan muda remaja, jika ditakuti berlaku fitnah daripadanya. Tak, dengar suara. Sebab tu mendengar suara ni bukan sekadar lagu saja, ya. Sebab tu suara ni kalau bagi perempuan muda lah, kalau macam Cik Bedah tak apa, dah tak kisahlah pun. Tak. Kalau dengan Cik Bedah tak apalah. Tapi yang muda-muda ni tak, Ustaz, alamak, dia dah tambah 2 harakat 3 harakat kan, kan, dah jadi macam Haji Bakhil lah, kan. Jadi macam Haji Bakhil lah. Tu pasal yang kutip derma ni semua muda-muda macam Cikgu Murni. Kalau hantar yang tua-tua, Haji Bakhil tak bagi duit tak. Kan, sebab apa? Sebab suara tu, kan. Sebab tu kenapa suara wanita ni aurat, kan. Aurat, ya, bukan sebab apa, sebab suara tu boleh datangkan fitnah, ya. Itu sebab dia, ya. Dan yang ketiga, mendengar alat permainan yang diharamkan seperti serunai dan gendang, dan engkau jangan tertipu, ya, disebab ada pihak yang menghalalkan mendengar umpama serunai itu kerana pendapatnya itu menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini penulis ni dia mengambil pandangan mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, ya. Tapi ada kita ikut, dia elok dengan lagu Penawar Rindu boleh pula, kan. Dalam mazhab Syafi'i pun tak boleh, alat-alat muzik semua haram, tak. Tapi kenapa kita tak ikut lah? Kata mazhab Syafi'i, kan. Mendengar pula lagu Penawar Rindu tu semua tak. Jadi pandangan mana kita ambil boleh dengar tak, kan. Sebab memang dia haram totally. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, kalau yang hilang alat muzik, kan, dia punya gitar ke, dia punya drum ke hilang tak, kena curi lah. Kalau dia buat report polis pun, dari segi undang-undang negara terpakai lah.
Tapi dalam dunia Islam tak pakai, tak laku sebab dia ibaratnya benda yang tidak ada nilai. Alalatul lahwi dia panggil. Alat-alat yang melalaikan. Ya. Tapi kalau menurut pandangan Mufti Perak dululah, Allahyarham Dr. Arham Al-Rosani dulu, dia kata dia pun ada ambil pandangan lain. Dia kata masuk alat lahwi ni ialah benda yang melalaikan. Kalau benda yang melalaikan, kita ketuk baldi pun, kalau benda tu sampai melalaikan kita daripada menaikkan solat, jadi haram juga walaupun ketuk baldi. Tak? Walaupun dia ketuk baldi tak? Jadi nak masuk di sini ialah apa saja. Tetapi alat muzik memang melalaikan. Nah, alat muzik khususnya memang melalaikan. Dia masuk kan? Memang akan menghayalkan. Nah, jadi tu cerita dia. Kan? Tapi kata menurut Ar-Rosani pula, ya, kalau ketuk baldi pun kalau melalaikan tetap haram. Jadi maksudnya apa sahajalah benda yang melalaikan. Kita belik pokok bunga ros kita sampai masuk maghrib dan masuk isyak tak habis-habis lagi. Haram. Bukan pasal pokok bunga ros tu haram, perbuatan kita tu haram. Tak payah mari muzik pun. Jadi maksudnya apa sahaja benda yang melalaikan kita. Tapi alat muzik memang dia melalaikan. Tak, alat muzik. Jadi sebab tu mazhab Syafi'i kata memang tak boleh. Totally haram. Ya. Sebab tu ni yang banyak kita tak pegang ni tak. Kata mazhab Syafi'i kan, tapi tak. Sebab ramai yang lalai dengan muzik. Ya. Tapi bagi orang yang betul yang dalam masalah, bagi dia muzik bukan benda ni tak. Dia tahu jaga diri dia. Tapi nak dapat benda tu macam mana? Orang yang tidak dapat ditipu dengan alat muzik kan macam mana? Orang yang tidak ditipu dengan urusan dunia kan macam mana? Tak ramai. Tak ramai yang boleh macam tu kan. Sebab tu yang kenapa mazhab Syafi'i mengharamkan. Sebab dalam satu kaedah yang gunakan dalam usul fiqh ialah saddu zara'i. Saddu zara'i ini ialah menghalang daripada berlakunya perkara tersebut. Jadi jangan tunggu berlaku baru nak halang. Ibarat dah sudah terantuk baru tergadah kan, bukan, dia tak nak macam tu. Sebelum berlaku kita dah halang siap-siap. Jadi sebab itulah daripada nak tunggu dia lalai, tak payah, kita halang dulu daripada awal. Itu tak kena dengan masa pula. Kan? Sama dalam keadaan sekarang pula, kalau kita di Palestin pula ni kan. Tak kena macam tu pula. Macam tu dia tak kira lah mana pun, sama je. Sebab tu bila sekarang ni hukum tu dah jadi, hukum tetap sama. Tapi sebab dah dibiasakan, maka kita pun biasa. Itu je lah. Dah dibiasa, jadi dah dinormalisasikan. Kan? Jadi pada kita tak ada apa dah kan. Tapi kalau benda tu membawa kita pada kelalaian, jauh pada agama, tinggalkan solat, memang haram. Lepas tu mazhab Syafi'i kata haram awal-awal. Supaya jangan buat terus. Supaya apa? Supaya nak menyelamatkan kita daripada lalai tadi. Dia sebut lalai ni, bukannya lalai macam mana tau. Lalai daripada menaikkan benda yang wajib. Benda yang mesti kita buat, solat fardu katakan. Kan? Itu je cerita dia. Lalai daripada mentaati Allah Ta'ala. Jadi, dia potong siap-siap. Ya? Maka, lazimkanlah, biasakanlah, ya, memelihara akan pendengaranmu daripada perkataan yang keji. Satu lagi, kalau kita berkawan dengan orang yang suka maki orang, kan, tu sama juga, tak payahlah buat kawan macam ni tak. Ya, perkataan yang keji dia maki orang je lah. Tu macam-macam benda dia keluar. Dia pandai, dia sebut orang punya yang dia punya tak sebut. Ya, tu yang geram tu, kau sebut lah kau punya kan. Dia sebut semua orang punya kan. Sebut kau punya kan. Barulah profesional sikit, barulah okey, ini semua orang punya dia sebut. Sebut sendiri punya lah. Kan? Jadi kena pelihara pendengaranmu daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia itu. Yang sia-sia ni ialah benda yang tak nambah apa-apa pun. Kan? Terutama gosip-gosip pula. Ya, cerita-cerita artis ni kan. Ya. Dia tak suka makan belacan. Itu punya diberita ke? Sebab dia artis, selebriti tak? Tu pun nak cerita punya. Kan? Si artis A lambat sikit ambil anak ke sekolah. Itu punya cerita.
Ya, punyalah tak ada benda nak sembang dah. Nah, jadi tinggalkanlah. Ya, ambil benda yang positif. Macam Ali Sata buat tu. Dia kempen solat subuh berjemaah tu kan. Oh, ya, sampai 2 kali buat mayang subuh tak? Kan? Tak apa, tak ada masalah. Kadang-kadang orang dia kata apa? Ni sifat masa sementara. Tak kisah. Yang penting dia dah buat. Yang penting malaikat dah tulis. Dah ada dah dia punya share kat situ. Tak? Katakanlah yang bagi tadi semayang 12,000 tak? Mungkin yang istiqomah 1,000 orang. Fikir tengok. Setiap kali mereka solat, dia dapat masuk saham dia. Tak? Sebab dia mengajak orang kepada kebaikan. Sebab tu kadang-kadang kita fikir balik. Yang ngajak ni artis. Tak? Ustaz-ustaz kempen tak jadi macam tu pun. Kan? Ataupun ustaz-ustaz selebriti tak? Tak ada pula kempen macam tu kan? Cuba ustaz-ustaz selebriti ni kempen macam tu pula. Panggil ramai-ramai buat macam Ali Sata buat juga. Best juga kan? Kempen ramai-ramai datang solat subuh, solat apa tak? Kempen. Terutama bulan Ramadan dah dekat ni. Kempen ramai-ramai mari sembahyang di masjid tak? Ya? Yang bukan yang tak boleh, boleh. Kan? Tapi nya itulah kata kadang-kadang orang, ialah kita tak salahkan orang yang mengajak. Kadang orang yang dia sendiri pun kesedaran tu. Dia tak nak mari. Tak tahu sebab apa. Tahu pada rumah dekat dengan masjid dekat dengan Surabaya, dia tak mari juga. Jadi. Ya. Kerana sesiapa yang berusaha untuk mendengar perkara yang tidak baik itu, ia bersekutu dengan mereka. Sebab tu tak nak. Walaupun kita tak mengumpat, tapi kita join dengan grup tu, saham dapat juga pada kita. Kan? Bersekutu dengan mereka yang berkata-kata pada dosa daripada perkataan yang haram itu, dan lagi mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Ya, dengar perkataan yang sia-sia, duk sembang. Kita risau bila mana orang yang cakap sia-sia ni berkaitan dengan agama. Ya. Dia tak sedar perbuatan itu seolah dia menghina agama, dia mempermainkan agama. Tak? Banyak baru ni pun cerita pasal itu. Kan? Dia tak sedar. Dia tak sedar perbuatan dia tu telah menghina agama. Ya. Aku kalau malaikat datang, malaikat maut, aku ajak minum kopi je lah. Cik. Dia ingat malaikat maut tu adik dia tak? Aku esok, kalau aku daripada masuk syurga baik, masuk neraka. Kau tahu kenapa masuk neraka? Kenapa aku nak masuk neraka? Dia kata, dia cakap orang macam ni, bahaya betul. Tak? Dalam neraka nanti aku jumpa dengan penyanyi-penyanyi pujaan aku orang tu tak? Artis-artis Korea dalam tu. Dalam syurga ada siapa? Takkan ustaz-ustaz ikut. Tak best. Dalam neraka best. Artis Korea ada, aku punya penyanyi pujaan ada semua lah tu. Allah. Ini semua kalam-kalam perkataan-perkataan yang bahaya. Ya, dia tak sedarnya dia cakap tu. Kan? Olah-olah macam neraka tu tempat apa kot. Dia ingat dari tengah padang pasir, dengan padang air kata kan. Tu. Sebab orang macam ni, dia punya jahil ni kita risau. Betul lah dalam Quran pun sebut, fa'arid anil jahilin, tinggalkan orang-orang yang jahil. Ataupun jauhkan daripada berdebat dengan orang yang jahil. Sebab orang yang jahil ni, dia tidak disiplin ilmu. Jadi kita risau, bila kita duduk tegur dia nanti, makanya dia tak sedar perkataan dia cakap tu, menyebabkan lagi bahaya. Ada orang, dia sakit, dan dia ni selalu merungut. Tak? Kenapa asyik aku sakit? Aku macam masalah ni semua tak? Kan? Jadi kalau kita tegur dia, kan? Sabarlah, ini semua qada dan qadar. Engkau pandai lah cakap qada dan qadar. Kau cakap senang sebab tak kena kat engkau ni tak? Maka kalau dia jawab pantun macam tu, makanya tak apalah, undurlah diri. Sebab kita bimbang. Kita duk provoke dia lagi. Engkau ni tak beriman dengan qada dan qadar ke? Ni Allah tugas semua ni tak? Lagi dia lagi panas. Kan? Kau ingat lagi dia jawab lagi pula. Ingat Allah tu adil ke? Allah pun dah. Jadi kalau orang dah jawab pantun dia macam tu, maka kita tarik dirilah. Tak payah cakap apa lagi dah. Kan? Okey, senyum. Kan? Lepas tu pergilah mundur pelan-pelan. Sebab kita risau. Takut kita provoke dia, akan keluar lagi perkataan yang bukan-bukan. Sebab perkataan yang keluar itu dia akan datang itikad dengan hati. Tak? Dia akan itikad dengan hati. Kita bimbang. Benda tu kadang-kadang lagi boleh menyebabkan, boleh tergugur akidah dia. Jadi tak payahlah. Sebab itulah fa'arid anil jahil, tinggalkan. Bukan tinggalkan apa? Tinggalkan berdebat dengan orang-orang yang jahil.
Kalau dia datang nak mendengar ilmu, dia datang sebab nak dibimbing, okey, kita terimalah dia. Tapi sebab kalau datang nak berdebat, nak berhujah ataupun lain, tak payahlah. Sebab tu kata Imam Syafi'i, aku lebih senang untuk berhujah dengan 10 orang alim berbanding kalau aku berhujah dengan seorang orang yang jahil. Sebab orang yang jahil seorang, orang alim ni 10. Lagi senang Imam Syafi'i lebih bersedia nak berdebat dengan 10 orang yang alim. Sebab apa? Orang alim dia ada landasan ilmu dan dia akan keluarkan fakta dan hujah, dalil dia lah. Tapi mari orang jahil yang seorang ni, jam. Orang yang tak reti peraturan bola sepak, ajak masuk padang lawan. Ronaldo berbungkus. Sebab apa? Ronaldo ni dia duduk main bola dengan kaki juga. Yang kawan ni ambil dengan tangan, dia buat macam bola rugby. Kan? Kawan tu tengah-tengah buat bola, dia jatuhkan badan, dia tangkap bola tu, bawa lari. Bawa pergi ke gol lawan, dia baling bola dalam gol. Gol, aku gol, dia kata tak. Jam. Disiplin tak ada. Kan? Jadi sebab itulah kenapa dengan wajah ini kita, ya, maksudnya tengok pada tahap dia lah. Ya, bukan semuanya sama tak. Kita risau. Takut-takut bila kita tegur apa sebab kan, dia punya tu lain macam. Ya. Dan ketahuilah bahawa perkataan yang didengar itu seperti makanan. Perkataan yang didengar itu seperti makanan. Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Kita ingatkan makan gula lebih, minum air gas banyak je boleh mendatangkan mudarat. Rupanya perkataan pun boleh memberi mudarat dan perkataan juga boleh memberi manfaat. Mendengar perkataan tu dia ada yang memberi mudarat dan ada yang beri manfaat. Dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu lebih lama di dalam hati berbanding daripada berkekalan makanan di dalam perut. Ya, bagus ya, buat perumpamaan. Ya, perkataan yang mana kita dengar itu dia kekal lebih lama di dalam hati berbanding makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan cukup sehari 2 hari kan dia buang balik. Betul tak? Makan 2-3 hari pula kena makan pedas pula sekejap ya. Tak? Makan zuhur tadi maghrib selesai. Betul tak? Tu pasal tak bagi surau tu kan. Kenapa cik pedas? Sakit perut. Makan cili lebih tak? Tu pasal dia. Cili api, letak lemak cili api pula kan. Dia taruh itu cili banyak kan. Tu hilang tak mari tak? Tapi perkataan yang kita dengar dia kekal sampai kadang-kadang sampai semua hidup. Sebab tu kadang-kadang kita boleh ingat lagi perkataan yang diucap oleh siapa-siapa saja yang orang kita suka atau orang yang kita benci sampai hari ini. Padahal perkataan yang kita dengar tu pada kecil lagi dah. Ingat? Engkau bapak kau tak ajar ke? Tak? Kita dengar perkataan tu dan orang tu pun hidup lagi tak? Kita ingat sampai hari ini. Kalau kita jumpa dia pun, dia ni kata aku dulu ni. Kan? Dia ni induk hina aku dulu ni. Dia ni induk hina keluarga aku dulu ni. Kalau orang jenis tak baik lah. Begitu juga dengan yang baik. Kan? Dia beri nasihat. Kita akan ingat juga. Tetapi yang lebih kita ingat bila perkataan yang tak baik lah. Tak? Itu memang kadang ingat sampai mati ya. Jadinya sebab tu mendengar perkataan ya lebih lama disimpan dalam hati berbanding dengan kita memakan makanan. Walaupun penulis tadi sebut ya kita mendengar tadi sama seperti makan. Ya, dia ada makanan yang baik dan makanan yang beri mudarat. Sama juga dengan perkataan kan. Kenapa ya? Iaitu lebih lama dalam hati berbanding daripada berkekalan makanan dalam perut. Kerana makanan itu hilang dari dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya, dan terkadang ia berkekalan di dalam perut beberapa hari. Kemudian ia hilang dengan makan ya pencahar. Mana pencahar? Pencahar. Apa itu pencahar? Kan? Pencahar. Ini bahasa bila punya ni? Mana punya bahasa ni? Iaitu julap.
Kalau susah dengan sembelit, tayang nak buang air, makan julap pula. Sekejap je clear lah. Kan? Dia panggil pencahar ni bahasa dulu ni. Adapun tak apalah makanan tadi, kalau susah duk makan, susah nak buang pun, makan julap selesai. Masalah tak? Dia clear lah. Adapun perkataan yang jatuh ke dalam hati, terkadang ia berkekalan di dalam hati seumur hidup. Tengok, itu yang kata tadi. Kan? Waktu kita kecil perkataan kita dengar pada orang ni kan. Kadang sampai mati kita boleh ingat lagi. Dan terutama perkataan-perkataan yang tak baik lah. Perkataan-perkataan yang menyentuh hati kita. Jadi kita ingat. Aku ingat lagi dulu. Waktu aku susah dulu. Dia ni lah yang cakap. Aku ingat sampai mati aku takkan lupa. Memang ada pun. Ya? Jika ia perkataan yang jahat, maka ia sentiasa memfitnah dan mendatangkan was-was. Kalau kita tak join, kita tak cakap, tapi kita dengar je orang tu cakap tentang perkataan yang sia-sia tadi. Ya, maka dia akan mendatangkan fitnah dan dia akan datangkan was-was. Kita tak adalah kena orang tu macam mana, tapi dengar orang ni cerita macam orang tu jahat sangat dah. Dah tak ada dah. Tapi kita tengok dia macam okey je tak. Tapi dapat dengar tadi, kita pun dah ragu-ragu dengan dia tak. Jadi betul ni tak? Was-was. Tak? Kena pula kita pun sangka buruk pula dengan dia kan. Bahkan terkadang ia menyebabkan kebinasaan yang besar. Sebab tu bahayanya fitnah je tak. Sebab tu fitnah ini dia lebih, kenapa disebut lebih bahaya daripada membunuh? Kan? Sebab fitnah ini kalau membunuh tu paling kurang, kalau dia bunuh satu jiwa. Tapi dengan fitnah sahaja dia boleh menyebabkan ramai yang terbunuh. Bukan seorang tak. Dia akan memecah belahkan orang, memecah belahkan masyarakat. Maka orang yang berakal hendaklah bersungguh-sungguh pada memelihara akan pendengarannya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Kan? Sebab tu jagalah siap-siap. Sebab pada hari kiamat nanti akan ditanya setiap anggota kita ni apa yang kita buat. Apa yang kita manfaatkan. Akan diaudit. Ya? Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Suratul Isra, ya, ayat yang ke-36. Apa maksudnya? Inna as-sam'a, sesungguhnya pendengaran, dengar, akan ditanya pula. Dan al-basara, dan penglihatan mata kita, wal fuada, dan juga hati. Di hati ni ada sebut qalbun, ada sebut fuadun. Apa beza? Ni kalau buat soalan periksa ni tak mari dah minggu depan. Kenapa tak datang minggu depan? Cucu balik. Alasan. Orang rumah ajak pergi Melaka. Tiba-tiba tak. Nak jawab tak dapat. Kan? Kenapa disebut fuadun, kenapa disebut qalbun? Qalbun itu dia punya fizikal. Qalbun kan, ataupun jantung kita sebut tak. Adapun fuadun tu kita punya naluri hati kita, hati kecil kita. Hati nak kata hati nurani tak. Hati nurani tu. Ya. Sebab tu jadi Najib Nurani kan. Nurani tu kan, dia ni tak pernah tipu. Kita punya hati kecil ni, punya hati nurani, dia tak pernah tipu. Kita buat jahat, kita buat benda tak baik lah, hati tetap bersik. Engkau buat ni salah tau. Engkau tak boleh buat macam ni tau. Tak? Kadang-kadang kita tertinggi suara dengan orang rumah ke. Tak? Dan kita dia suruh apa, tiba-tiba kita diam. Hati kita akan bercakap. Tak? Tak betul kau buat ni. Tak? Tapi sebabkan kita punya perasaan kerah tak. Lantak lah, betul tak betul pun. Jadi ego, sebab ada sifat ego tadi tu. Makanya hati nurani dia tidak ada apa-apa pun. Dia seorang yang jujur tau. Apa saja kita buat kalau tak betul dia akan tegur. Tapi kalau kita tak dengar, dia tak apa-apa pun. Itu pun kau lah. Sebab itu kenapa kita akan dipersoalkan.
Sebab engkau punya hati nurani, kau dah beritahu benda yang betul, tapi kau sengaja buat kau langgar kan, sebab ego. Ya, sebab orang malu kau orang. Jadi ni, sebab tu disebut sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Soalannya, Allah SWT kan maha mengetahui tak? Kan? Semua kita beriman, semua kita tahu Allah Ta'ala maha mengetahui, alim, al-alim kan. Tapi kenapa kita akan ditanya? Kenapa kita akan ditanya? Tak payah tanya lah. Betul tak? Kenapa kita akan ditanya? Engkau tangan buat apa? Ni buat apa? Allah Ta'ala tak tahu ke? Ni soalan periksa kat ni. Cucu ajak pergi pantai pula. Cucu ajak makan ikan bakar. Kan? Kenapa akan ditanya? Dan kan Allah Ta'ala maha mengetahui. Tak payah tanya lagi lah. Kan? Bangkit-bangkit daripada kubur esok, menuju ke padang mahsyar, engkau campak terus lah. Apa guna ditanya lagi? Kenapa kita akan ditanya? Why? Limadha? Kenapa akan ditanya? Kenapa Allah Ta'ala tak campak terus je? Kalau orang tu buat baik tu masuk syurga je. Nak tanya-tanya buat apa lagi? Takkan Allah Ta'ala tak tahu? Ya, mustahil Allah Ta'ala tak tahu tak? Bukan sebab Allah Ta'ala tak tahu, tapi Allah Ta'ala nak pengakuan. Contoh, tak? Ya, kalau orang tu dia mencuri tak? Mencuri kat mana-mana. Di TV adalah nampak semua dah. Saksi pun dah nampak semua dah. Cuma panggil dia nak pengakuan dia. Kan? Nak kau mengaku bahawa kau buat. Kan? Ini yang Allah Ta'ala nak. Kenapa? Sebab pengakuan ini Allah Ta'ala ni akan beri balasan seadil-adilnya. Sebab tu bila mana orang yang mana mereka ni dicampakkan ke dalam neraka, mereka dah tak boleh persoalkan. Mereka tak boleh dah. Tak adil Allah ni, aku buat sikit je pun tapi dia punya ni dah tak boleh. Sebab semua bukti ni akan ditunjukkan depan kita, yang menyebabkan kita pun tak kata apa dah. Dah macam kamera AES tu. Tak? Bawa laju, langgar bawa 120 tak? Langgar kamera AES tak? Sampai ke rumah. Peace you, dengan ambil gambar tak? Ambil kan? Dengan gambar-gambar kita pun ada lalu. Nak tipu je lah mana? Pukul berapa lalu tak? Kereta warna apa dengan number plate sekali. Dengan kita punya muka siap ada colour yang colour tu pula dengan warna baju. Nak tipu je lah mana? Ngaku je lah. Begitulah juga. Sebab tu bila mana orang ahli neraka ni, mereka tak persoalkan kenapa mereka masuk neraka. Tetapi mereka merayu pada Allah, ya Allah, kan? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kan? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kamu tengok orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan jenayah di dunia, yang buat dosa lah di dunia ni, dipanggil penjenayah lah. Ya. Maksudnya idzil mujrimuna, mereka ini melakukan kesalahan, ya. Kemudian walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka akan menundukkan kepala orang jahat. Kepala orang salah kan? Orang salah depan tunduk kan? Nak cakap apa lagi lah kan? Inda rabbihim, walaupun mereka tunduk kepala, dia memang dah tak boleh kata apa, dia memang dah salah, tapi apa mereka buat kan? Rabbana farji'na na'mal salihan, ya Allah, kembalikanlah kami ke bumi. Kenapa kau nak kembali ke bumi? Sebab kami nak na'mal salihan, kami nak beramal soleh. Kenapa engkau nak beramal soleh? Inna muqinun, sesungguhnya kami telah yakin dengan janji engkau. Dah masuk neraka, minta patah balik tak ada lah. Nak minta patah balik celah mana? Bumi pun tak ada dah, habis hancur semua dah. Celah mana nak balik tak?
Jadi beramallah siap-siap dekat dunia ni tak. Suruh bawa pergi sana tu. Beramallah kita ni. Beramal bukan sekadar beramal, hati tu kena cantik. Ya? Kalau hati cantik, insya-Allah selamatlah. Walaupun amal tu tak adalah menggunung, tapi hati tu bersih, ya. Tak mengata orang, tak sangka buruk kat orang, tak. Insya-Allah selamat. Sebab apa? Orang yang masuk syurga ini orang yang akhlaknya baik. Apa itu akhlak yang baik? Dia ini tidak memudaratkan orang, dia tidak menceritakan buruk orang, jaga aib orang semua cukuplah. Tak? Di samping amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Sebab itulah tadi. Kenapa disebut tak? Semua akan diaudit amalan kita. Ya? Ada orang amalan tak banyak. Biasa je pun, tapi dia benda-benda asal dia buat. Tapi Allah Ta'ala suka dengan dia. Ada amalan tertentu yang mungkin yang mana Allah suka. Iaitu bila hatinya baik. Kan? Hati yang bersih. Jadi bila hati kita baik ini, ialah hati yang baik, ialah orang yang sentiasa berhusnuzan, bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi dia nikmat lebih, Alhamdulillah, syukur. Allah Ta'ala tarik nikmat dia tak? Kan? Ya, Allah Ta'ala tak apa tak? Sebab apa? Allah Ta'ala nak uji aku. Allah Ta'ala nak ampunkan dosa aku tak? Bila Allah Ta'ala tarik nikmat. Maksudnya, apa saja yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala tarik, dia tetap bersangka baik pada Allah Ta'ala. Apa saja orang buat pada dia ke, pertamanya dia tahu ini ujian. Tak, ini ujian bagi dia lah. Tapi jangan sampai walaupun diuji, kita tidak mempertahankan hak. Tak? Contoh, sepatutnya kita dapatlah benda ni. Sepatutnya tak? Memang tak dapat. Tak tahu yang mana memang tukar rezeki ke tak? Tetapi rupa-rupanya sebab apa kita tak dapat? Sebab si A ni buat fitnah. Pasal tu aku tak dapat. Tak? Dan bab kita tak dapat tadi rezeki memang okeylah, tak ada masalah. Tapi rupa-rupanya orang ni. Jadi kita perlu mempertahankan hak lah. Bukanlah bermakna bila orang dah menanya kita, orang dah bertajal kita ni, macam mana redha je lah. Tak boleh lah. Yang terlepas tak ada masalah, itu Allah dah tentukan. Tetapi rupa-rupa kita tahu sepatutnya yang ni, makanya sebab atas fitnah orang, atas buruk orang. Jadi orang dah pandang serong pada kita tak buat pun. Kita perlukan pertahankan hak. Bukannya orang tak apalah, kau reda je lah, nantilah, tak. Kan? Jadi kalau benda tu benda fitnah, kita kena betulkan lah. Bukanlah kita berdiam diri tak. Jadi kena itu je, jaga-jaga tak. Jadi tuan-tuan nak lepas sikit tentang fasal yang kedua ni, tentang telinga. Jadi jaga dah telinga kita, banyakkan dengar benda-benda yang baik. Walaupun kita tak melihat pun, kita mendengar benda baik, maka dia akan beri kesan positif pada kita. Ya, dan bukan janganlah kan. Kita kata jangan sekarang. Kadang kita dah seronok dah dengar orang umpat kan. Kurang-kurangkanlah. Tak. Kalau macam orang lelaki ni kurang-kurang kalau merokok. Orang perempuan kurang-kurang kalau mengumpat. Tak. Sebab tu lah. Dan jadi itu je lah. Dan bila bertemu dua insan itu, kalau dia benar jabat tangan, Assalamualaikum dah, apa khabar dia? Itu dah bagus. Jadi malaikat rahmat pun datang tak. Tapi bila masuk dialog yang kedua, kau tahu, alamak, dia dah mula dah. Kau tahu si bedah tu kan, hak mula tu dah bagus. Assalamualaikum, dia jabat tangan, apa khabar, sihat semua dah. Dah tak ada benda, kau tahu, tahu dah. Kan? Jadi yang tu kita tinggalkanlah. Yang kau tahu tadi tak. Memang aku tak tahu, kau pun tak payah ambil tahulah. Tak, tenang lah macam tu tak. Buat apa? Elok-elok, mari kumpul-kumpul pahala tak. Tiba-tiba keluar surah dah, hilang balik. Penat, esok minggu depan datang balik, kumpul balik, keluar balik, ulang balik. Sampai bila kita kan sampai Ahmad Jamil ni kot tak? Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi alhamdulillah kita selesai mengupas pada pasal yang kedua. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada fasal yang ketiga, iaitu lidah, ya, pasal lidah.